Assalamualaikum, bertemu kita lagi dalam ZP bercerita Tengok Hantu Siri 4. Sesungguhnya ruang tamu rumah itu sememangnya kosong, seluruh sudut dipenuhi sawang. Kosong dan lapang keadaannya. Lantai papan masih elok, cuma ada beberapa keping yang perlu ditukar kerana telah reput. Prap, prap, prap. Bunyi lantai papan setiap kali dipijak tapak kaki. Kami berjalan hingga ke tengah ruang tamu. Cahaya suluhan berselirat di ruang tamu. Terang sungguh ruang tamu. Zam melangkah menuju ke sebuah bilik berdekatan. Di muka pintu Zam halakan lampu suluhnya, melilau cahaya lampu di dalam bilik. Tiada apa yang menarik di pandangan Zam. Zam terus melangkah ke bilik kedua yang berada di sebelah bilik pertama. Di muka pintu juga Zam halakan lampu suluh. Terang ruangan bilik kedua. Jawapan sama, tidak ada yang menarik di pandangan Zam. Atan, owner rumah tentu orang kaya kan? Rumah besar, cantik lah tu, kata botak. Mungkin kot, kalau ikut kata member aku, tuan rumah banyak tanah. Orang kaya dulu dalam tahun 70-an. Pewarisnya pula sekarang tinggal di bandar. Aku dah agak dah, pantas botak menjawab. Kami sama-sama menuruni anak tangga menuju ke ruang dapur. Di ruang dapur, sekali lagi cahaya lampu merayap di sekitar sudut ruang. Dipenuhi dengan abuk dan sawang. Terdapat 2 buah gerobok kayu terbiar usang. Menanti masa untuk rebah. Agak besar keseluruhan ruang dapur. Di tengah dinding ruang dapur terdapat sebuah pintu yang terbuka luas. Daun pintu tidak tahu hilang ke mana atau mungkin telah dipecahkan angkara pencuri. Ruang kosong itu terus mendedahkan pintu belakang. Kami melangkah menuju ke pintu belakang yang terbuka itu, melihat ke luar bahagian dapur. Di luar kelihatan belukar pokok hutan tumbuh melia. Jawapan yang sama, kawasan yang tidak dijaga. Aku terus mundar-mandir di ruang dapur. Tiba-tiba aku tersenyum sendiri apabila cahaya suluhan terhenti pada satu sudut di tanah. Sudut yang paling hujung di ruang dapur. Di permukaan tanah, kelihatan tungku untuk memasak. Kelihatan 3 batang besi tercacak di dalam tanah dalam bentuk 3 segi. Walaupun batang besi itu telah berkarat tapi masih boleh digunakan lagi. Dapur ini dapur orang tua-tua dulu. Sebelumnya ada dapur minyak dan dapur gas. Atan, ini ke dapur yang kau cari? Tanya Zam di sebelah aku. Ya Zam. Ini yang dapur yang kemasukkan. Ini dapur yang dimasukkan oleh Pak Cik tempoh hari. Dapur ini memang penting untuk projek kita. Jelas aku. Wajah aku ceria dan gembira. Sekarang apa kita nak buat? Tanya botak. Kita letak semua barang-barang dulu, nanti aku akan beritahu. Arah aku pada kawan-kawan. Aku mengarahkan semua barang diletakkan di satu tempat. Atan, malam ni tak perlu pakai kamera boleh tak? Tanya Zam. Wajahnya serius memandang aku. Mana boleh, ini kan projek akhir kita. Mesti kita nak kenangan. Betul tak botak? Balas aku. Betul tu. Kenangan yang boleh kita tunjuk pada paranormal yang lain. Sambung botak menyokong aku. Zam hanya diam sahaja. Anak matanya saling memandang wajah aku dan botak. Sekarang ni kita setting kamera dulu botak. Kamera kita letak pada 2 tempat. Macam mana pendapat kau? Tanya aku pada botak. Aku setuju. Semua sudut boleh dapat nanti. Jawab botak. Aku mengeluarkan 2 kamera video automatik dari beg. Kamera yang boleh mengambil gambar dalam keadaan terang dan gelap. Harap semua yang berjalan lancar. Oh ya, bangkai gagak ni macam mana? Tanya botak. Di tangannya kelihatan menggenggam plastik hitam yang agak besar. Ini last sekali kita setting kamera dan yang berkaitan dulu. Kata aku. Kami meneruskan tugas masing-masing. 2 batang tripod dengan 2 buah kamera video terpasang. Sebuah kamera menghala ke tungku, sebuah lagi kamera menghala ke ruang dapur. Tungku ialah tempat utama dalam projek Tengok Hantu. Okey, sekarang tentang barang-barang projek kita, ingat apa yang aku cakap tempoh hari. Semangat kena kuat. Apa saja yang berlaku, kita tetap bersama. Itu ikrar kita tempoh hari. Aku memandang wajah kawan-kawan. Serius wajah aku. Baik Tan, jawab botak. Zam hanya mendiamkan diri. Aku perasan perubahan Zam. Aku mengeluarkan barang-barang dari beg plastik berwarna kuning. Aku susun barang-barang di lantai dapur. Colok Cina 4 batang.
4 biji telur rebus yang telah aku kupas kulitnya. Barang-barang itu dipanggil makanan kecil. Bangkai gagak masih berada dalam beg plastik. Belum lagi aku keluarkan. Bangkai gagak dipanggil makanan besar. Aku susun sebaris barang itu di lantai dapur. Aku ketua dalam projek ini sebab aku yang mendapat ilmu ini tidak sengaja. Ilmu yang curi dengar. Aku mengarahkan Botak membersihkan kawasan di sekeliling Mak Tunku. Botak menurut. Aku dan Zam meneruskan tugas lain. Membersihkan lantai dapur yang berabuk itu dengan ranting daun. Ranting yang diambil dari pokok di luar dapur. Sedang mereka membuat kerja, tiba-tiba, boom! Sesuatu yang besar dan berat jatuh di atas bumbung dapur. Mak, oi, mak engkau hijau, jerit Botak terkejut. Aku dan Zam saling berpandangan. Pantas aku mendongak melihat ke sekeliling dapur. Aku tidak puas hati. Aku keluar melalui pintu dapur yang pecah terbuka itu. Meliar seluhan aku. Seluhan di bumbung. Aku kekalkan. Aku lihat tak ada apa-apa di bumbung. Dahan kayu ke? Tapi tak ada pokok besar bambiran rumah, bisik aku. Aku melihat pokok besar dan pokok buah berada jauh dari bangunan rumah. Mungkin dalam 40 meter jauhnya. Aku abaikan semuanya. Tak ada apa-apa, angin tu alasan aku berikan kepada kawan-kawan. Terima kasih. Setakat itu siri 4. Tunggu siri 5. Daripada Zack Perasan bercerita. Terima kasih. Assalamualaikum.